Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung kitab Mishkat, Al-Mishkatul Masabih. Hadis yang ke-25 berkenaan dengan sunanul wudu, sunat-sunat wudu. Hadis yang ke-25, An Abdullah bin Zaid annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa annahu masha ra'sah bima'in ghairi fadli yadayhi. Daripada Abdullah bin Zaid bahawa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan menyapu kepalanya dengan air, bukan air lebihan kedua tangannya. Maknanya air yang dia guna untuk sapu kepala tu air yang berasingan, mana bukan air yang sama. Hadis ini menjadi dalil bagi ulama yang berpendapat kepala disapu menggunakan air yang berasingan, bukan air daripada lebihan yang disapu, dibasuh tangan itu. Tidak. Jadi perbincangan tentang isu ini sebenarnya telah disebut sebelum ini. Kita pergi terus kepada hadis yang ke-26. Cumanya yang kita bincang sebelum ini berkenaan hak sapu telinga tu, air yang sama tu pun ada khilaf juga. Ada yang kata antara sapu kepala dengan sapu telinga itu air yang berasingan. Cuma dalam hadis ni sebut sapu kepala tu tidak guna air hak dia digunakan untuk basuh tangan itu tidak. Sebab apa timbul begini? Sebabnya sapu ni dia tidak perlu pada air yang banyak, sekadar tangan kita basah sudah boleh dah. Cuma di sini dia guna air lain. Tapi kalau berkenaan dengan basuh kepala dan juga telinga, tu ada sebut air yang sama, ada sebut air yang berlainan. Tapi hak berkait dengan sapu kepala nak guna air mana? Ini air berasingan, bukan air hak lebih daripada basuh tangan, tu tidak. Itu maksudnya. Baik, hadis yang ke-26, An Abi Umamah wa dzakara wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu al-ma'qain wa qala al-udhunan wa qala al-udhunan min ar-ra's. Qala Sulaiman ibn Harb yaquluha Abu Umamah قال قتيبة قال حماد لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي أمامة يعني قصة الأذنين. Diriwayatkan daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu dan ia menyebutkan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, yakni kata Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu dua pangkal mata dan dia berkata, dua telinga itu termasuk kepala. Tu. Jadi kena tanda lah, buh dalam kurungan apa tak apa, dua telinga termasuk kepala. Itulah yang diperselisihkan dalam hadis ini. Sulaiman bin Harb berkata, ungkapan kata-kata dua telinga termasuk kepala bagi Sulaiman bin Harb dikata ini kata-kata Abu Umamah, bukan kata-kata Nabi. Qutaibah berkata, Hamad berkata, saya tidak mengetahui kata-kata dua telinga termasuk kepala. Saya tak tahu ini merupakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun merupakan kata-kata Abu Umamah berkenaan dengan telinga ni. Apakah telinga termasuk kepala? Bila sebut rasul, mana telinga tu termasuk dalam rasul? Dia kata saya tak pasti apakah itu qaul Nabi ataupun qaul Abi Umamah. Di sinilah yang berlaku khilaf itu. Tak apalah, kita tengok di sini. Ini pun sebenarnya kita bincang dah sebelum ni pun ni. Ma'qun, kalimah ma'qun ialah hujung mata sebelah hidung. Imam At-Tibi berkata, ni sinilah mudahnya, sini. Bahagian ni, bahagian ni. Sini. Dia panggil ma'qa. Ni.
Bahagian tu. Sebab situ biasanya dia, kita kata ada, kita panggil tarik mata, ataupun kotoran dia lekat situ. Makna kena cuci. Kena cuci juga. Jadi, di sini disebut, atau apa kita baca sini lah. Jadi makun itu adalah hujung mata sebelah hidung. Mana hujung mata tu hak dalam, hak ni hak luar. Ni hak dalam. Antara hak dekat dengan khayshum, batai hidung ataupun batai rong Kelantan kata. Jadi Nabi menyapu kedua-duanya untuk menunjukkan bahawa perbuatan tersebut adalah mustahab sebagai bersungguh-sungguh untuk meratakan air ke anggota wudu. Setengah ulama kata, hak tu kita masa basuh muka, kita ejah lalu dah lah. Masa basuh muka tu, ejah dah sini. Masa kita basuh muka tu kan? Basuh muka, buat lalu sini. Tak perlu buat dah. Cumanya kalau tak buat lagi, boleh buat. Boleh buat juga gitu. Tu disebutlah dalam perbincangan. Tujuannya suruh bersih kawasan tu. Sebab dia adalah dalam sikit. Masuk kukuk kalau tidak buat secara khusus, takutnya tidak tertanggar lada tak. Bukan najis, cuma kita nak bersih lah. Nak bersih. Dia tidak semesti tarik mata. Kadang-kadang kita terdaki. Ada di situ. Nak suruh bersih. Saya sebut dah sebelum ni, ulama kita sebutlah. Saya telah sebut juga perkara ni, bahawa ambil wuduk ni dia bukan sekadar basuh kulit, tidak. Kalau bahasa Kelantan mudah, basuh kulit. Tasydid pada B tu kan, dia faham lagi. Tidak semata-mata basuh kulit ambil wuduk ni, tapi dia mesti bersifat nazafah, kebersihan. Jadi kalau nak bersih tak pada melalu ke air saja. Sebab tu dia istilah rus, basuh. Basuh. Bila kata basuh, dia kena ada dalk, dan air tu lebih banyak digunakan, barulah termasuk dalam bab basuh. Dia beginilah. Kita kata kalau massa, ini saya ambil sebagai contoh. Contoh kalau kita massa setuh gitu. Tapi masaha dia setuh dan dia bergerak, itu dia panggil masaha. Kalau sekadar gitu tak gerak, dia panggil massa. Itu dari segi lurah lah. Tapi kalau basuh ni kosong, patut air pun kena banyak, baru dia panggil ghusl. Itu maksud dia. Jadi Nabi SAW menyapu kedua-dua maqain itu, yakni bahagian hujung mata, bahagian dalam itu, untuk menunjukkan bahawa perbuatan tersebut adalah mustahab. Mustahab ni makna dianggap sunat. Ni saya terima satu terjemah lah. Setengah ulama kata sunat tu sunat, mustahab ni rendah sikit daripada sunat. Tapi setengah ulama kata dia anggap baik, dia kalau buat tu boleh pahala. Sebab tu setengah ulama kata mustahab ni mana sunat juga. Sebagai bersungguh-sungguh untuk meratakan air ke anggota wudu. Ini kerana kadang-kadang terdapat celak, ni bagi hak suka pakai celak lah. Dan seumpamanya, atau tarik mata yang melekat pada hujung mata tu, kira-kira sebab tu anak kata, mana kalau kita basuh muka tu, kita ejah lalu situ. Kita bersih lalu situ. Masa basuh tu. Lebih itu lagi. Sebab apa? Sebab guna air pun banyak masa basuh ni. Gitu. Cumanya kalau kita baca dalam Sunan Nasa'i, berkenaan dengan telinga ni termasuk daripada kepala. Hak ni ada sebenarnya kata-kata Nabi, tapi bukan hadis ni, hadis lain. Kita bincang dah tu dalam pengajian Sunan Nasa'i. Walaupun hadis tidaklah kuat sangat hadis tu, tapi ada disebut. Sebab tu jadi khilaf tu. Itu satu hal. Kalau kita tak ambil kira ni, katakanlah kita kata dak, mana hak ni tidak kata-kata Nabi. Sama ada kata-kata Abi Umamah ataupun kata orang lain. Masalahnya ada hadis yang sebut Nabi bila dia sapu kepala terus pergi ke telinga lalu. Tak caralah telinga tu kira kepala ke tak kira, itu hal lain. Makna pada perbuatan Nabi tu, bila Nabi kita kata sapu kepala, masharak, dia sekali lalu dengan telinga guna air yang sama. Baik. Kalau kita kata guna air lain pun sapu juga. Dia kira gini. Sebab dalam Quran tak sebut telinga. Dia sebut kepala. Jadi bila masa sapu kepala terang dia telinga, itulah ulama kata setengah-setengah lah, bukan semua. Dia kata maknanya kalau gitu telinga tu min juz'ir ra's, dari sebahagian kepala. Dia kira gitu. Kita bincang dah ni. Engkau tak arif muka ni hak kita nampak. Sebab tu ada juga ulama kata hak nampak ni di bahagian muka.
Hak duk alif belakang tak nampak, masa depan tu hak tu bahagian kepala. Khilaf pula situ. Tu kita bincang dah sebelum. Baik. Hadis yang ke-27 an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddih qala jaa Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu fa arahu thalathan qala hadha al-wudu faman zada 'ala hadha faqad asaa wa ta'adda wa zalama. Diriwayatkan daripada Amr bin Shu'aib daripada ayahnya, daripada datuknya, kata datuknya, seorang Arabi. Arabi ni orang kampung lah, orang Arab Badui, orang kampung, kawasan pendalaman. Datang kepada Nabi SAW. Dia bertanya Nabi tentang wudu. Maka baginda menunjukkan kepadanya 3 kali. Tiga kali. Lalu baginda bersabda, inilah wudu. Kalau buat gini orang panggil wudu. Nabi tak ayak dia hak ni sunat, hak ni rukun, Nabi tak ayak. Kalau buat gini, mu tengok cara aku buat. Kalau gini, ni orang panggil wudu. Dia ajar orang kampung. Orang kampung tak ada nak mikir hak ni sunat, hak ni tidak, hak ni dia ajar supaya kita duduk ngaji gini, klik saja dia. Orang Arabi. Bila dia tanya tentang Nabi sendiri, tentang wuduk, Nabi pun buat. Nabi tunjuk secara praktikal. Nabi kata, ni supaya aku buat ni, inilah wuduk. Kamu kena buat gini lah. Nabi kata lagi, sesiapa yang melakukan lebih daripada hak aku buat sani, hak mu tengok sani, maka orang itu telah melakukan asa'a. Asa'a ni sama ada kita melakukan kesalahan ataupun dia telah memburukkan, menghuduhkan. Wa ta'adda, dan dia telah melakukan perbuatan melampau. Wa zalama, dan dia telah melakukan kezaliman. Hadis ni dilihat oleh ulama sebagai kata-kata yang berat lah. Sebab tu setengah ulama kata siapa dia buat lebih pada tu, ada kata tak sah, ada kata haram, ada kata membazir, ada kata tak boleh pahala, macam-macam. Berat tu asa'a wa ta'adda wa zalama. Asa'a ni kalau kita terjemah secara lughah maknanya asa'a dia telah memburukkan. Itu asa'a. Kalau sa'a telah buruk. Asa'a telah memburukkan olehnya. Itu terjemah dia. Wa ta'adda melampaui batas. Zalama telah melakukan kezaliman. Baik, cuba kita tengok huraian di bawah ni. Hadis ini menunjukkan larangan seseorang menambah lebih dari 3 kali ketika membasuh anggota wudu. Ni hak bahagian basuh. Bahkan sebagai ulama berpendapat ia adalah haram. Berdasarkan ancaman yang terdapat dalam hadis di atas. Ancaman itu pada kalimah mana? Asa'a wa ta'adda wa zalama. Itu dia panggil ancaman. Ulama memberikan beberapa huraian kalimah-kalimah yang digunakan dalam hadis ini. Antaranya, melebihkan dari 3 kali bermakna dia telah melakukan kesalahan di dalam memelihara adab-adab syarak. Yang kedua, apa itu maknanya asa? Ada ulama kata asa ni maknanya dia telah melakukan kesalahan. Lepas tu bila buat kesalahan nak dapat pahala lagu mana? Sah tu sah. Sah tu sah lebih pun. Sebab itulah kalau dalam syarah Bulughul Maram tu dia kata maksud 3 kali nak suruh bersih, bukan nak suruh rata, nak suruh bersih. Rata sekali rata dah, nak suruh bersih. Lepas tu maknanya kalau kita buat sekali pun, tapi kita gosok sekali, nampak supaya kita ambil di paip, nampak sekali ya. Tercapailah maksud 3 tu nak suruh bersih, rata dah bersih. Jadi bila kita ambil guna paip, dia tidak jelas 3 kali. Tak ada orang buat ambil paip gini, tahu masuk pula nak suruh cukup 3. Kata buat kerja lagu tu. Sebab tu ulama dia fikirlah tengok mana rata. Okey 3 kali dah tu. Gitu ya. Ada yang sebut gitu, tapi setengah ulama kata tak, kena jelas 3 kali. Nak ambil sunat tu afdal, paling afdal 3 kali. Ada juga yang kata begitu. Baik. Begitu juga di Jadi kalimah asa'a tu dengan erti melakukan kesalahan di dalam mana tidak beradab lah. Tidak beradab. Yang keduanya ta'adda. Melampaui batas maknanya ta'adda, iaitu melampaui batas-batas syarak.
Jadi di sini kalau kita nak pergi lagi lah. Jadi di sini syaraknya apa maksud syarak? Syarak ni ada kalau kita tengok sini mana perbuatan Nabi tu syariat lah tu. Bila Nabi buat 3 kali, itu syariat. Bila kamu buat lebih daripada tu, langgar syariat. Langgar syariat, langgar perbuatan Nabi. Setengah-setengah orang kalau sebut langgar syarak ni tak berat sangat. Tapi kalau langgar perbuatan Nabi, kadang-kadang dia bahasa berat. Jadi kita sebut dua, langgar syarak. Makna langgar syarak, langgar perbuatan Nabi. Sebab Nabi ni dipanggil sahibus syariah, tuan punya syariat. Bukan Tok Wali, bukan. Tok Wali bukan tuan syariat. Tok Wali, orang-orang dia bukan. Dia tak boleh buat syariat. Saya sebut semua gitu. Tak sebab orang kita ni yang mudah salah. Kau tahu kau tu kau salah. Jadi kena ingat semua. Kena ingat semua. Engkau kita kepala ketua juga. Kena ingat. Patut ada, takut ada dia tu terasa hati sebut sama. Terasa hati tu mana hati tu hidup lah. Kalau tak terasa tu memang. Mana kalau terasa hati, mana hati tu hidup molek. Kita harap bila terasa tu kan. Mana semakin subur dengan sunnah tu. Kita harap begitulah. Jadi yang kedua ta'adda tu maksudnya melanggar batas-batas syarak. Dia telah melakukan kezaliman. Hak ketiga tadi, wazalama tadi. Mana kalau buat lebih daripada 3 kali, ancaman yang ketiganya orang itu dikira zalim. Jadi melakukan kezaliman itu maksudnya menzalimi dirinya sendiri dengan mengurangkan pahala yang sepatutnya diperolehi disebabkan melakukan lebih daripada ditetapkan oleh Nabi. Jadi kalau Nabi buat sebanyak tu, jangan buat lebih. Sebab kira-kira Nabi tu hak kemuncak dah tu. Kita jumpa dah ke hadis. Hadis ada sahabat Nabi nak buat ibadat lebih daripada Nabi buat. Nak baca Quran tak setidur, nak qiyamul lail, kita kata nak berqiyamul lail, nak bertahajud tak setidur, nak puasa nak hari, tak nikah nak tumpu pada ibadat. Nabi kata aku ni orang atqa, aku ni orang paling bertakwa. Aku ada ketika tidur, ada ketika bangun, ada ketika puasa, ada tidak puasa, aku nikah. Selepas tu Nabi sebut orang yang sikap gini dalam takrif Nabi adalah orang yang benci pada sunnah Nabi. Orang yang nak buat lebih pada Nabi, seolah-olah menganggap Nabi buat tak cukup. Tu dalam takrif Nabi orang yang benci pada sunnah Nabi. Sebab tu Nabi letak di akhir hadis tu, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang benci pada sunnah aku. Sunnah Nabi ni kata hak Nabi buat macam mana? Jadi benci pada sunnah Nabi ni bukan bermakna tak buat Nabi buat. Buat lebih pada Nabi buat pun termasuk dalam benci pada sunnah Nabi. Tu mafhum hadis. Jadi hadis-hadis sebab itulah kita belajar hadis ni, kita nak tahu Nabi buat macam mana. Nak tahu. Biar kita tidak hidup zaman Nabi pun, tapi kita nak biar kita buat ibadat ni seolah-olah supaya kita tengok sendiri Nabi buat. Dan penulis kitab hadis utama pun target dia dengan dia susun hadis, buat kajian setiap sahadis. Supaya Imam Bukhari nak tulis sahadis semaya, minta petunjuk daripada Allah. Lepas tulis semaya pula, lepas tu ngajar pula, lepas tu baru sebar. Mana kalau ada kesalahan dia betul masa ngajar tu. Apa gitu tu? Nak supaya umat kemudian ni boleh ambil ilmu agama ni dengan cara yang sahih. Sebab kesahihan ajaran agama dia bergantung kepada hadis. Kalau hadis tidak sahih, nak jadi sahih mana? Sunnah tu. Sebab itulah hadis-hadirat agama kita dia ada disiplin dia. Misalnya kalau ada orang kata, hadis ni sahih walaupun tak ada dalam kitab. Ni saya terima direct. Sanak dia sanak alam rohani misalnya. Katalah ada kata gitu. Kalau hadirat nak buat natu, tangguh dulu orang gini. Tangguh dulu. Cari orang lain lah. Tak usah. Mai ala rohani gini ni hadirat. Tak usah tu ben lah. Cari orang lain. Agama Islam dia tak iktiraf dari segi rohani gitu. Kalau rohani gitu nak pegang butir mana? Ilmu tu ilmu yang tidak berdisiplin. Tidak akademik tu cara lagu tu. Tak boleh. Islam ni dia kukuh. Kalau mai ikut dalam mimpi boleh jadi fakta agama hadirat. Jadi syariat sendiri. Setiap orang ni bila ada pengikut dia buat syariat sendiri. Jadi gitulah. Jadi kalau kita tengok hadis ni jelas
Panjang ni kalau nak itu ni, kalau dalam syarah lah. Nabi kata, hadzal wudu. Inilah hak orang panggil wudu. Hak aku buat ni. Jadi kalau ada orang buat tak serupa aku buat, tu tak boleh panggil agama gitu. Tak boleh panggil agama. Lepas tu nak panggil apa Ustaz? Panggil dia apa? Asal jangan panggil agama. Jadi maksud zalama tu makna dia telah melakukan kezaliman atau menzalimi dirinya dengan mengurangkan pahala yang sepatutnya diperolehi. Apa jadi tak boleh pahala tu? Sebab dia melakukan lebih dari yang ditetapkan oleh Rasulullah. Sebab tu Nabi kata kepada orang-orang yang buat lebih daripada aku buat, Nabi kata mutanatti'un orang ni. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasa orang yang buat lebih pada Nabi, hak melampau dalam agama. Sebab tu hadirat kita buat hak Nabi buat tu, hak itulah sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia syarat untuk diterima ibadat ni, dia kena tahu tu amalan Nabi. Ikhlas tu asas dia. Tahu ni maknanya tahu hukum dan tahu cara buat. Dia panggil niat dan kaifiyat itu. Tu kan. Baik, ulama yang lain pula memberikan makna yang berbeza. Melakukan kezaliman adalah bermaksud menzalimi diri sendiri di dalam meninggalkan kelebihan dan kesempurnaan, walaupun harus kepadanya melakukan sekali atau dua kali. Hak tiga tu ialah hak paling afdal lah. Tapi tidak sepakat juga ulama. Setengah ulama kata tak dua, mungkin Nabi ada juga. Tak ada tu lebih, tiga pun Nabi buat, dua pun Nabi buat, satu pun Nabi kata boleh mana-mana pun. Ada yang kata gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, tiga tu hak afdal. Dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu hak tu lah. Dan bukan mazhab Syafi'i saja kata gitu, mazhab lain pun gitu. Jumhur gitulah, jumhur ulama. Jumhur dia kata gitu. Cuma nak ayat hak dua sekali tu, hak tu harus. Tapi pak tali. Sebab dia Nabi ni jangan lebih pada tiga. Boleh jadi dengan makna melakukan kezaliman adalah apabila seseorang beriktikad menyalahi sunnah dengan hanya melakukan 3 kali. Hak ni ialah maksud dia begini. Katalah seseorang itu dia menafikan hak lain. Dia buat 3 kali, tapi dia kata hak lain itu tidak sunnah. Dia kata begitu. Itu tu termasuk dalam zalim juga. Kita tak boleh nafi hak lain sebab Nabi buat juga. 3 dia kata sunnah. Dia nafi 2. Padahal tu Nabi buat juga tadi. Tu kira zalim tu. Melampau tu. Asa'ah tu. Tu maksud dia. Sebab tu kita kena berhati-hati. Kita tengok orang lain ni buat gini, tak serupa sikit. Kita kena tanya, apa dia buat gitu, apa? Kalau dia boleh buat mari hujah ada hadis, kena terima lah. Sebab khilaf kan boleh berlaku dalam fiqh, sifat fiqh. Memang dia ada khilaf, sifat fiqh tu. Kena terima tu. Sebab kita kata tangan geruk masa itu ada naik, ada tua, ada muslim, tangan letak di dada, atau panggil talfik itu tak. Tu macam-macam adalah hadis. Hak irsa pun ada. Straight lurus gitu. Mazhab Malik. Tu. Jadi kita kena tahu tu. Kalau tidak jadi sangka buruk pada orang pula. Sangka buruk pada orang. Macam-macam lah kata ke orang tu. Sebabnya kita tahu. Jadi bila tahu ni, dia memurnikan suasana tu. Hak tu hak kita naknya. Dia gini, sebab tu ulama kita dalam bab fiqh ni tak serupa bukan makna salah. Tapi kalau usul akidah, bukan farq, usul akidah tak serupa tu kira salah. Tu dalam usul akidah. Tapi dalam fiqh tak serupa tu tak apa. Dia gitu sifat, orang panggil tabiat fiqh. Zaman sahabat lagi khilaf. Syah Waliullah siapa tulis risalah. Ada dengan saya nipi tak apa 100 muka surat. Khilaf di kalangan sahabat. Apa berlaku? Dia bukan bincang terperinci. Apa berlaku khilaf? Apa berlaku khilaf? Sahabat khilaf ada. Bukan kita kata bab-bab buat setuh kemaluan. Khilaf dah sahabat pun. Sayyidina Ali dia kata setuh kemaluan apa apanya? Postuh lengok, tak ada apa, postuh hidung. Jadi benda-benda gitu kita kena terima lah. Baik, kita pergi pada hadis seterusnya. Hadis yang ke-28. Bagi setengah orang dia menganggap kalau kita sebut gitu dia kata jadi bercelaru. Orang kampung pening dia kata. Ada setengah-setengah orang lah. Biasanya ustaz dia kata gitu. Bagi saya bukan orang kampung ustaz tu pening. Saya seorang kampung kalau dia tahu dia tak pening. Dia tak pening. Hak tak tahu tu jadi peningnya. Bila tahu pening apa? Engkau tahu.
Quran pun sebut kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina ya'lamun. Ayatnya orang tahu tak tahu ni beza. Tak sama, kita tahu jadi gitu. Ataupun tahu salah. Tahu dalam kita kata persepsi yang tak betul. Supaya jawab misalnya kita kata, lagu mana orang kita nak kira lagu mana? Manusia yang terima agama daripada orang yang ajaran salah. Nak kata lagu mana dia? Kan ulama bincanglah kita. Tahu agama tapi dia terima dari maklumat daripada orang yang salah. Mana salah ajaran Islam siapa dia tu salah. Dia duk anggap betul. Nak kira lagu mana orang tu? Ulama kata hak nikih ni termasuk dari ahlul fatrah juga, serah pada Allah. Serah pada Allah. Atas serah pada kita tak boleh nak hukum orang lagu. Misalnya saya tengok ni dalam pembacaan saya lah. Misalnya puak Syiah dia pergi dakwah di kawasan Cina ujung tu. Siapa tempat-tempat ibadat tu ada gambar Khomeini, dia tunjuk dalam video lah, dalam fokus tu. Maknanya orang tu masuk Islam melalui puak Syiah. Tapi dia pihak Islam lah. Dia ingat serupa dengan Islam lain, nak kira lagu mana? Serah pada Allah. Tak boleh nak hukum orang lagu tu. Tahu tapi tahu salah. Ada salah tu tak tahu langsung. Tak siapa hak betul, tak siapa salah, tak tahu tak. Hak ni pun ahlul fatrah, serah pada Allah. Hak kita duk bincang ni, hak tahu, hak duduk di tempat ilmu, siapa maklumat, boleh bermuzakarah, boleh berdiskusi. Hak tu hak masalah. Pokok kita ni lah. Baik, cuba tengok hadis yang ke-28. An Abi Nu'amah. Silap baris itulah, Nu'amah tu sebenarnya atau wazan fu'alah. An Abi Nu'amah anna Abdullah ibn Mughaffal sami'a ibnahu yaqul Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yaminil jannah idza dakhaltuha faqala ay bunayya salillah al-jannah salillah al-jannah. Kenapa hal tu bila kita baca gitu sebab wasal tu salillah al-jannah wa ta'awwadh bihi minan nar tu nun tu kena sambung juga tu. Wa ta'awwadh bihi minan nar fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'taduna fi at-tahur wad-du'a. Daripada Abu Nu'amah bahawa Abdullah bin Mughaffal mendengar anaknya berdoa. Jadi Abu Nu'amah ni dia riwayat, dia kata Abdullah bin Mughaffal dia dengar anak dia berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu mahligai putih di sebelah kanan syurga kalau aku masuk syurga. Main-main. Kalau hidup nak lama ratarnya tu. Kalau masuk syurga, mintalah ya Allah bui pada aku mahliga, makna rumah mahliga sport istana warna putih duduk sebelah kanan syurga. Kalau aku masuk syurga lah. Dia doa gitu. Kata Abdullah bin Mughaffal, wahai anakku, ni anak terjemah ni, ai bunaya ni bahasa lembu, wahai anakku. Intonasi dia tu. Sebab ai ni dia bahasa lembu. Boleh kita terjemahnya, ai bunaya, oh anak kesayanganku, mintalah kepada Allah syurga, tak payah minta lah mahliga tu. Menggodok ala syurga ikut nak boleh. Mahliga tu kecil dah, tak ada tu. Minta syurga, bila pasti masuk syurga, boleh berlaku nak. Kaya dalam hadis bila orang masuk syurga tu tanya nak gapo lagi. Dia tak tahu nak minta gapo. Tu sebut dalam hadis. Jadi minta mahliga warna putih. Duduk sebelah kanan dalam syurga. Dia tak logik. Minta syurga biar tentu boleh. Sebab dia kata sini dia tak minta syurga kalau boleh masuk syurga. Minta syurga tu kalu-kaluan. Sesungguhnya ayah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan ada di kalangan umat aku ini satu golongan yang bila dia bersuci, bila dia berwudu, dia melampaui batas. Makna melampaui kena ingat kan? Melampaui batas ni makna buat lebih daripada apa yang Nabi buat. Itu maksud di sini. Dan juga dia melampau dalam berdoa. Melampau dalam berdoa ni sebenarnya ada bab lepas ni. Panjang juga dia bincang ni. Hadis sebelum ini menyebutkan bilangan yang disyariatkan untuk setiap anggota wudu. Kemudian hadis selepas itu, hadis ke-8, terdapat ancaman. Hadis ke-28 tu maksudnya. Hadis berapa ni? Hadis sebelum inilah disyariatkan setiap anggota wudu. Kemudian hadis selepas itu, hadis ke-8. Boleh rujuk semula lah hadis ke-8 tu. Terdapat ancaman terhadap orang yang tidak basuh kaki dengan sempurna.
Hadis ini dan hadis sebelumnya pula peringatan kepada orang yang berlebih-lebih hak tadi tak cukup. Basuh tak rata tumi misalnya. Tak cukup. Hak ni lebih. Naknya cukup-cukup supaya Nabi buat. Sebab tu dia kena tahu betul lah. Sebab tu setengah ulama kata kalau ada satu perbuatan Nabi tiba-tiba Nabi tidak sebut dengan jelas. Di situ. Di situlah kita perlu lihat sahabat. Imam Syafi'i berkata gitu. Ada. Aku tak faham oleh hadis ni. Lagu mana dari segi fi'liyah Nabi? Tengok sahabat buat lagu mana. Situlah kepentingan sahabat. Jangan tengok orang sebelah kita. Tengok Imam ni buat lagu mana. Aku tak faham hadis ni. Jangan. Tengok sahabat. Imam Syafi'i itu menjadi usul dia tu. Imam Syafi'i. Aku tak faham, kena rujuk sahabat. Sebab sahabat diperakui oleh Quran dan hadis. Ini menunjukkan bahawa tidak boleh cuai dalam meratakan anggota wudu dan tidak boleh berlebih-lebih sehingga melebihi had yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Hendaklah bersederhana dan melakukan sebagaimana diajarkan oleh baginda. Kalau kita ikut betul ni seperti hak ni, agama Islam ni perbuatan kita dia akan sebiji seperti sahabat. Standard agama Islam ni dia ada standard dia. Sebab apa? Sebab dia daripada situlah. Bila kata orang itu Islam, amalan dia khususnya ibadat-ibadat semua dia pergi kepada Nabi. Balighu anni walau ayah tu hadis-hadis. Salah satu terjemah ulamanya kita boleh terjemah gini. Balighu anni walau ayah, terjemah biasanya sampaikanlah. Kalau maklumat tu daripada aku, kamu sampaikan. Dia kena sebut aku, jangan sebut orang tu. Ni hak Nabi ajar gini. Kena sebut tu maknanya. Maknanya kita boleh terjemah dalam bahasa yang ringkas. Apa dia? Kamu kena pastikan amal agama ni mesti bersumberkan daripada aku. Tu maksudnya. Balighu anni wala ayah. Maknanya ibadat ni kalau tidak daripada Nabi hadirat, walaupun nampak molek berkelak, tali. Tu orang panggil standard agama Islam. Sebab tu agama Islam dia kekal sampai hari ni. Sebab apa? Dia jaga standard tu. Kalau kita cuba nak lari daripada tu, orang akan tanya, mana dalil ustaz? Orang akan tanya. Maka serabut perut lah ustaz tu tak? Sebab dia nak dalil tak? Nak mana? Ana sendiri pengalaman kuliah mana-mana ustaz pun ada kadang kita orang tanya dalil. Bila orang tanya dalil, ada setengah tu kita ingat, setengah tu tak. Jadi lagu mana orang tanya dalil? Mau ingat gitu, nanti amo cek balik. Tu orang panggil muzakarah. Tu muzakarah ilmu. Mana kadang-kadang orang tanya dalil tu, orang Tuhan tahu ilmu kita lah tu. Ataupun kita salah. Moga hidup depan kita ni ngaji bukan ngaji kita saja. Ngaji kadang-kadang lebih ramai dia lagi. Lebih ramai ustaz dia kalau kita ngaji. Boleh jadi sampai lah ni. Moga ngaji duduk rumah buat tu tak. Ada seorang tu saya jumpa dia orang penceh. Allah parut ngerti dia ni. Bahaya juga anak murid cerdik pada tok guru ni. Tapi bagus dia, saya puji dia. Saya tanya dia, kata abang ni banyak maklumat. Saya penceh ustaz, tak tahu nak pergi mana dah. Lepas tu tubuh sihat tu hari. Dia duduk rumah kan, dia duduk tengok internet, dia tengok ustaz ni, dia tengok ustaz ni. Bila ustaz ni kata kitab ni, dia cari. Dia tak boleh bahasa Arab pun. Duduk tengah mengaji bahasa Arab. Kalau dia dengar pun dia suka sebab dia pergi Mekah ni, buat haji. Tapi saya banggalah dengan dia. Dia ingat istilah hadis gini-gini. Kalau dia tanya kita, ustaz, istilah ni saya faham gini betul ke tidak? Kata ambil mana ni? Saya dengar ada ustaz tu sebut. Dan buku rumah dia ada sebuah maktabah. Buku bahasa Melayu dia beli, Arab pun dia beli, tak kerti baca pun. Dia kata nak belajar bahasa Arab, beli dulu dia kata. Syarah hadis Indonesia ada semua ada. Dia kata saya tak ada hijau, muka anak-anak besar duduk hijau, dia duduk dengan bini dia, duduk belek kitab hijau dia. Saya kata dia, kalau tu hari panjang jadi tok peti ni. Kita gorang dengan dia. Dia kata mana? Dia kata ustaz ni apa ni, kalau bahasa Kelantan kat wak ngaji kita ni, dia kata dok, kata bagus dia. Kadang-kadang kita duk mengajar, dia kata ustaz tidak ada ke pendapat gini. Dia ingat. Sebab tu ilmu ni Allah beri pada siapa saja. Tak, jangan itu kata orang ni tak boleh harap kata dia lah ilmu dia dok. Tidak gitu. Cuma nak jadi mujtahid, ulama kata tak boleh tak erti bahasa Arabnya. Ya kukup mana pun bahasa Arab ni sangat penting. Syekh Nadwi kata bahasa Arab dengan hubungan bahasa Arab dengan kita, hubungan darah. Orang Islam sepatutnya kena belajar.
Baik. Antara peringatan dalam hadis ini ialah berlebih-lebih dalam berdoa. Ni peringatan Nabi, doa ni jangan lebih-lebih. Sama ada lebih tu dari segi apa yang diminta ataupun cara berdoa tu. Cuba tengok di sini. Abdullah bin Muwaffal radhiyallahu an menegur anaknya yang meminta sesuatu yang khusus dalam syurga, lalu beliau menegur. Padahal kita kata apa salahnya? Dia kata kalau masuk syurga. Kalau masuk syurga tu cara minta syurga bukan kalau masuk syurga. Dia minta surga ni ada dua tak? Sama ada kita minta dijauhkan daripada api neraka ataupun direct minta surga, boleh laku. Tapi bukan lagu ni cara, ya Allah berikanlah rumah dalam surga kalau saya masuk surga. Orang tak minta gitu. Kan Nabi kata Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah aku, jauhkanlah aku daripada api neraka. Maknanya minta surga lah tu ulama kata. Sebab dia dua tu ya adanya. Kalau tidak surga neraka. Tapi hak ni sebab apa? Sini tidak disebutlah. Kalau hak dalam syarah lain tu dia kata, bila kita minta perkara yang khusus, maknanya itu satu bahagian kecil saja daripada nikmat syurga. Tak layak syurga gitu. Dia kena minta syurga lah. Sebab dalam syurga ni dia tak terbatas. Nak ke dia boleh laku. Siapa dalam hadis kata tadi saya sebut dah, kita pun biasa dengar Nabi Allah tanya nak ke apa lagi. Tak tahu, cukup dah, lebih harus cukup. Tak setengah minta. Tak minta rumah malega, duk alik khaner. Nah, warna putih. Nah, dia tak pernah sabar, tak kena cara minta. Tak ada. Antaranya meminta sesuatu yang tidak layak diterima, seperti meminta sesuatu yang tertentu atau khusus, tak boleh gitu. Sebab surga lebih besar daripada itu lagi. Apatah lagi jika yang dipinta merupakan darjat kedudukan para nabi, hal ni tak boleh juga. Minta nak duduk bersama nabi, hal tu disuruh. Hal tu nabi sebut. Tapi nak minta jadi darjat nabi dalam surga ni, kita nak dah dunia tak boleh jadi nabi, nak jadi nabi dalam surga tu orang panggil mengarut tu. Tak boleh minta tu. Tak perlu dah nabi pun jawab dia tak ada dah kira-kira dalam surga. Buat nabi apa lagi, syariat pun tak ada tu. Jadi ini orang panggil minta dalam keadaan tak kena cara minta, tak kena cara minta. Sebaliknya memadai dengan meminta untuk masuk syurga dan memohon agar dijauhkan dari neraka sahaja. Sebab itulah kita tak jumpa dalam kata-kata Nabi, aku ni tak layak masuk surga. Tak ada Nabi kata gitu. Minta selalu, kita beramal, kita minta. Bagi orang yang kata dia tak layak masuk surga ni, kata ginilah, memang dah tahu dah tak layak duduk dia sudahlah. Dah tahu dah tak layak kan, duduk dia sudah. Malu ke orang. Nabi tak ajar kita. Nabi tak ajar kita. Hak Nabi ajarnya minta surga dan jauh daripada neraka. Dan minta supaya ketakutan kepada Allah tu menatijahkan sanggup ikut. Takut yang menyebabkan jadi terdorong untuk buat baik. Hak tu Nabi sebut. Mana takut kepada Allah menyebabkan kita jadi nak buat benda baik. Ada dalam hadis sebut gitu. Oh ni hadis hadrat ialah kalau nak tengok al-azkar Imam itu besar sangat. Kalau ada Abu Mufrad ni bahagian kedua tu, bahagian akhir tu dia bab doa saja. Imam Bukhari pilih dah doa-doa yang kira sudah lengkap dah, walaupun dia tidak sebut banyak. Tu bagus dia. Saya baca tu khusus bab tu di satu masjid baru juga ni di Setia Alam. Jadi kita nak didik masyarakat nak minta ni. Sebab itulah pensyarah dia ada beberapa syarah lah. Salah satunya Sailul Murajjah tu 5 jilid. Dia kata untuk tak kira lah orang Arab pun tidak apa doa bahasa Arab ni. Orang Arab pun tak apa semua doa Nabi. Jadi sebenarnya kita mengetahui doa-doa Nabi dalam bahasa Arab ni, kalau kita boleh hafal hak tu hak terbaik. Tapi kalau hafal tak tahu makna, tak ada kebaikan juga. Sebab itulah ana lebih untuk memudahkan supaya tidak memayahkan. Doa-doa yang kita belajar, doa-doa yang Nabi sebut keluar daripada mulut Nabi, kita boleh ambil idea cara berdoa. Misalnya kita nak minta doa supaya boleh anak. Jangan minta supaya boleh anak saja. Kena minta anak tu anak yang soleh. Anak yang menjadi sumber rezeki kita di hari akhirat. Minta gitu. Minta nak anak amal. Boleh anak amal sahabat pula. Minta biar boleh anak biar berkah. Itu Nabi. Itu idea tu maksudnya. Banyak situ misalnya minta umur panjang tapi kena kaitkan dengan keberkatan. Ni semata-mata panjang umur. Sebab tu Nabi kata, buat apa kalau umur panjang? Menyusahkan orang.
Siapa yang kata tak mati lagi lah Datuk ni, siapa yang kata gitu. Buat dia gitu. Jadi doa-doa Nabi itu adalah merupakan untuk kita tiru cara berdoa. Sebab kalau Nabi tak ajar cara berdoa, jadi kita tak nampak cara berdoa yang betul seperti yang Allah kehendaki. Itu maksudnya. Okey, cuba kita tengok lagi, saya ambil sikit lagi. Berkenaan hadis yang bermaksud orang yang berkasih sayang kerana kebesaranku akan memperolehi mimbar-mimbar daripada cahaya yang turut diingini atau dicemburui oleh nabi-nabi dan para syuhada maksudnya. Ni. Maka keinginan tersebut tidak menunjukkan orang yang ingin memperolehinya atau mencemburinya adalah kurang dari yang telah memperolehinya. Jadi hadis ni tak boleh kita faham bahawa kita minta orang yang berkasih sayang berkawal kerana Allah. Kerana Allah. Maka kelebihan dia dapat mimbar. Mimbar ni mana tempat tinggi lah. Sebagai ayat kemegahan. Diperbuat daripada apa? Daripada cahaya. Mana orang yang boleh hak ni? Nabi pun cemburu pada dia. Hak ni bukan bermaksud Nabi tak boleh. Hak ni Nabi lebih pada ni boleh. Nak cemburu apa ni? Sebab tu maksud hadis ni ayatnya kelebihan orang yang berkasih sayang kerana Allah. Bukan berkasih saya kerana harta gitu. Moga kalau sayang dengan dia agak boleh makan nasi peri sama. Tak boleh, na'uzubillah lah gitu. Tak boleh. Kalau sayang dengan niat gitu, tak boleh pahala sekarang. Boleh dosa ada. Mana kita tu kerana Allah. Orang lagu ni dapat mimbar daripada cahaya. Yang mana dalam hadis ni sebut akan dicemburu oleh Nabi. Maksud, jangan kita faham Nabi cemburu, makna Nabi tak boleh ni. Salah faham lagu tu. Hadis ni laras bahasa dia nak menunjukkan bahawa siapa tahap tu kelebihannya. Siapa tahap tu? Bukan ayat Nabi lebih pada tu bolehnya. Kerana Nabi-Nabi ni Rasul manusia yang sudah dipilih oleh Allah. Tak ada. Sebab tu dalam agama kita hadirat, dia menjadi usul. Kita nak kenal hadis ni maudhu'. Kalau kita tak ngaji tinggi pun kita pegang usul ni. Mana-mana hadis yang menyebutkan buat amalan tertentu akan dapat pahala Nabi ataupun lebih daripada Nabi. Itu hadis maudhu'. Dia tak akan, Allah sengaja buat manusia tak akan sapas itu. Lepas tu ulama kita sebut, nak masuk surga tak mesti tarah Nabi. Tak semesti tarah tu tinggi baru boleh masuk surga. Hak masuk surga ni kadang-kadang hak masuk neraka dah boleh masuk surga lagi kerana syafaat, kerana Allah tolong dia, Nabi tolong, orang ni tolong. Kira-kiranya nak masuk neraka dah. Kadang-kadang buat satu amalan pun boleh masuk surga. Makna kalau jangan kita fikir nak masuk surga ni mesti seorang tu kelas tinggi mana. Nyaya salah faham dalam agama gitu. Sebab tu Nabi letak lalu masuk surga ni rahmat Tuhan, bukan amalan kamu. Letak selalu takut salah tu lah. Sebab tu kita buat saja, buat ikhlas, buat dengan betul, belajar supaya tepat, serah pada Allah. Serah pada Allah itulah hadirat maknanya kita bergantung dengan Allah. Tu Tuhan naknya. Tu Tuhan naknya. Sebab tu tak boleh manusia ni termasuk. Sebab tu ulama misalnya dalam kitab Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi kata termasuk orang yang telah ditipu oleh iblis, dia confident dengan amalan dia. Banyak aku ni hari ni baca Quran banyak orang kata mari masjid pun mari awal klik lewat dia kata mari masjid dia pun yakin apa tu mari lewat klik awal dia mana bila dia sebut dia lebih dia pundah hari lalu dia lebih dia pundah hari lalu. Orang ni orang yang telah ditipu oleh iblis. Kena berhati-hatilah. Kadang-kadang syaitan nak tipu kita atas ibadat kita, dia tipu kita. Moga bagi cerdik orang tua lama iblis ni. Okey, saya pun habislah sikit di sini Antara bentuk-bentuk berlebih-lebih dalam berdoa ialah larangan oleh Ibnu Abbas dalam riwayat berbuah ni kita bincang minggu depan. Ni agak panjang juga ni. Menarik ni perbincangan. Bagaimana doa hak dikatakan melampau tu. Sebab kita tengok macam-macam doa ni kadang-kadang macam Ustaz dia berdoa, lagu Ustaz dia buat rentak-rentak tu macam-macam doa. Ada dengung doa. Ada gundah doa. Ada mak siapa tak tahu harakat berapa. Tu lagu mana tu? Ada saja berirama, itu dia bincang. Berdasarkan kepada apa yang disebut oleh para sahabat. Jadi kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.